Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم إن الحمد السلام. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, para penonton Akademi Sunnah, page Akademi Sunnah, saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tuan-tuan puan-puan, apa khabar? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesihatan. Tuan-puan rahmati Allah, ni kali pertama kita mengadakan satu forum secara online di page Akademi Sunnah. Kita bahaskan satu tajuk yang sangat bermanfaat insya-Allah, iaitu berkaitan dengan takwa dalam pergaulan. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami menjemput secara khas dua ahli panel kita bersama dengan kita seperti mana telah dimaklumkan dalam poster yang kita telah sebarkan sebelum ini. Bersama kita panel yang pertama Al-Fadil Ustaz Abu Ukashah Fadil. Ustaz, apa khabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Barakallah. Baik, bersama dengan kita tuan-tuan rahmati Allah, panel kita yang kedua, kita punya guru juga bersama-sama yang selalu dengan kita dekat page ni menyampaikan ilmu, Al-Fadil Ustaz Usamah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Apa khabar? Sehat alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Hayyakumullah. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan kepada ahli bersama dengan kita Allah. Sebelum kita pergi kepada apa yang kita bincangkan pada malam ni, saya ingin menjelaskan secara ringkas perjalanan forum kita pada malam ni insya-Allah. Secara umumnya tuan-puan, kita forum akan melalui ataupun kita akan ada dua pusingan yang akan dibahaskan ataupun dijelaskan oleh kedua ahli panel kita. Saya akan berikan persoalan kepada setiap ahli panel, dua persoalan, dan kemudian kita akan berikan kepada ahli panel kita juga untuk kesimpulan. Kemudian setelah itu insya-Allah kita akan berikan peluang kepada tuan-tuan puan-puan jika ada di sana persoalan boleh tanyakan dekat ruangan komen insya-Allah. Ya, tuan-puan rahmati Allah Taala, Ustaz, kita bahaskan berkaitan dengan takwa dalam pergaulan yang merupakan di antara perkara yang sangat penting. Mungkin sebagai mukaddimahnya saya jelaskan ataupun kongsikan dengan tuan-puan yang dirahmati Allah apakah yang dimaksudkan dengan takwa. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah dinukilkan apabila ditanyakan berkaitan dengan apakah takwa, beliau menjawab, takwa adalah seseorang beramal ketaatan kepada Allah atas cahaya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala kerana mengharap rahmatnya, dan ia meninggalkan maksiat kerana takut akan seksa daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seseorang dikatakan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala selain dengan menjalankan kewajipan yang Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunnah. Seperti mana firman Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah Taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang aku cintai, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Hadirin, secara umumnya kita boleh memahami bahawa takwa ini kita berusaha untuk mentaati segala perintah Allah dan kita berusaha untuk meninggalkan segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, persoalan pertama yang saya nak tanyakan kepada Al-Fadil Ustaz Fadil hafizahullah taala berkaitan dengan takwa dalam pergaulan sesama keluarga kita Ustaz. Bagaimana untuk kita praktikkan takwa dalam pergaulan sesama keluarga kita sendiri? Mohon penjelasan. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh Sulaiman.
dan kepada para penonton yang dirahmati oleh Allah, pertama sekali kita mendoakan kepada Allah agar kita mendapat yang terbaik. Saya mulakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, kepada moderator kita Ustaz Sulaiman dan panel yang kedua Ustaz Usamah, barakallahu fikum, yang mana ianya merupakan satu perkara perbincangan yang amat besar untuk kita bicarakan berkaitan dengan takwa dalam pergaulan sesama keluarga kita. Bila kita membicarakan masalah takwa, seperti mana yang diterangkan oleh Ustaz Syekh Sulaiman, yang diterjemahkan makna takwa itu yang paling penting. Kerana berdasarkan terjemahan penafsiran makna takwa itu, dia akan membawa kesan yang cukup baik, yakni kesan yang baik untuk menjadikan seseorang itu bergaul mengikut cara dengan landasan yang betul. Oleh kerana itu, dalam bab takwa ini seperti mana yang kita dah dengarkan tadi, selain itu pandangan-pandangan seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sendiri mengatakan, ya, dengan maksudnya at-taqwa itu ialah takut kepada Al-Jalil, yakni Tuhan kita, yakni takut kepada Allah, dan beramal dengan amalan yang telah diturunkan, ditetapkan, dan bersedia untuk hari pembalasan. Dengan arti kata lain, seorang itu akan beramal mengikut apa yang Allah arahkan dan meninggalkan apa yang Allah larangkan. Ya, persediaan mereka untuk bertemu dengan penciptanya. Dan dalam Sayyidina Umar juga menceritakan tentang mengatakan tentang takwa, seperti kita berjalan di kawasan yang berduri. Maksudnya bila seorang itu berjalan di atas kawasan yang berduri, maka dia akan berhati-hati. Yani bila kita berada di muka bumi ini sebagai seorang manusia, maka kita akan melakukan kerja buat sama ada kita mengikut arahan Allah ataupun kita terjebak dengan perbuatan yang melanggar syariat. Dua tu je. Jadi kalau kita mengikut, berhati-hati mengikut jalan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maka kita akan selamat. Fala syakkun ala dzalik. Ya, tak ada keraguan. Jadi dalam bab ini, dalam bab takwa, maka kita mengatakan bahawa contoh lelaki yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, di mana Allah mengatakan dalam ayat suratul Ahzab ini mengisyaratkan sesungguhnya pada diri Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Jadi Rasulullah adalah contoh yang terbaik dari semua aspek. Semua kehidupan kita, kita berpandukan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Teladan yang dimiliki oleh Rasulullah adalah kemuncak ketakwaan. Ya, tauladan yang dimiliki oleh Rasulullah sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang pemimpin masyarakat, sebagai seorang pemimpin keluarga, ya, mempunyai contoh yang terbaik. Okey, ketakwaan yang dimiliki adalah ketakwaan yang tinggi, dan cuma kita mengingatkan bahawa ketakwaan inilah yang menjadi asas kepada satu keluarga jika ianya ingin berjaya ataupun tidak. Jadi ketakwaan ini berdasarkan, sudah tentu tidak boleh dinafikan, ketakwaan bermula dengan ilmu kita. Kalau tak ada ilmu, takwa tak akan berjalan. Kalau kita mengenal Allah tak jelas, semuanya tidak akan berjalan. Ya, jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ketakwaan mesti jelas bahawa mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam konteks yang diberikan kepada saya berkaitan dengan takwa dalam pergaulan sesama keluarga kita sendiri, baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik, tidak dinafikan. Asas agama adalah asas yang penting dalam satu rumah tangga. Dalam satu keluarga, asas agama adalah penentu bagi segala keamanan, kebaikan dalam rumah tangga kita. Kalau tidak ada asas agama, maka di sanalah akan menjadi kepincangan dalam siri rumah tangga kita. Semuanya tak akan jelas. Kalau kita lihat balik dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kaum keluarganya, ya, begitu teliti, dan hatta kita melihat dalam Al-Quran
bagaimana para nabi seperti Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mendidik Nabi Ismail, dan juga ayat-ayat menceritakan doa-doa yang diikuti dalam siri mentarbiahkan keluarga mereka, kita dapati syariat itu berjalan dalam keluarga. Bila syariat Islam itu berjalan dalam keluarga, berarti ya ketakwaan akan bermula pada semua keluarga kita. Oleh kerana itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita ya tentang perkara-perkara yang penting, ya, terutamanya dalam bab ini kita sebagai ketua keluarga, misalnya bapa, ayah, ibu bapa adalah ketua keluarga yang perlu renung jauh dalam bab ini. Bagaimana nak seorang suami nak bimbing isteri, nak bimbing anak-anak, bagaimana seorang ibu nak menjadi pembantu suami untuk membimbing anak-anak, kerana ianya akan menyebabkan kesilapan jika kita silap membimbing mereka. Dan tekanan takwa berkaitan dengan takwa ialah tekanan keimanan kepada mereka. Pendidikan iman perlu ditanam kepada anak-anak kita. Dengan adanya pendidikan iman ini, maka ketakwaan akan terserlah. Dia akan mengikut arahan-arahan Allah, dia akan mengikut arahan-arahan Rasulullah. Dia akan mengikut apa juga arahan yang diberikan dengan senang, dan dia akan meninggalkan larangan-larangan yang akan diarahkan kepada mereka mengikut Quran dan Sunnah. Okey. Jadi di sini menunjukkan ketakwaan asas kepada keluarga. Ya, ketakwaan ini asas kepada keluarga. Jadi bila kita dah ada maklumat, ada ilmu dalam bab ini, maka keluarga akan berjalan dengan baik. Okey, seorang ayah, kalau kita melihat dalam asar yang mana Rasulullah SAW menceritakan bahawa ya, Aisyah menceritakan bagaimana kedudukan Rasulullah SAW di rumah. Macam kita juga biasa, ya, macam kita juga. Maksudnya buat kerja rumah apa semua, kita tak tahulah kita buat ke tidak kerja rumah, ya, atau kita serah kat orang gaji je. Tetapi Rasulullah apabila Aisyah ditanya tentang Rasulullah buat di rumah, dia buat apa yang orang lain buat. Tetapi bila masuk waktu solat, dia akan tinggalkan kerja dia. Masya Allah. Ini agak menarik. Ini menunjukkan contoh yang terbaik kepada kita bahawa ketakwaan dia menunjukkan kepada keluarga, buat macam biasa, tetapi bila sampai seruan Allah, tinggalkan. Okay. Dan juga kita menyaksikan ketegasan Rasulullah dalam mendidik keluarganya dalam kisah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Ya, kisah tentang apabila kemungkaran kalau berlaku dalam keluarga, apa tindakan kita. Itu semua berkaitan dengan ketakwaan. Seorang suami mesti jelas perjalanan. Seorang ayah mesti jelas dan tegas dalam perjalanan untuk memastikan konsep ketakwaan itu berjalan dalam keluarga. Kenapa ketegasan dalam bab solat misalnya? Rasulullah arahkan, ya, bagi kanak-kanak dididik solat bermula daripada 7 tahun, naik ke 10 tahun, kalau tak mau boleh dipukul, dipaksa, dipukul, dan kanak-kanak diasingkan tempat. Semua itu adalah membawa kecenderungan kita kepada mengikut cara yang diwahyukan. Maka di situ ketaatan akan berlaku. Kemudian ketegasan kita dalam sudut mendidik anak-anak, keluarga mengikut arahan Allah, arahan Rasul tanpa ragu-ragu. Memang pada peringkat awal susah, tetapi bila mereka sudah biasa, alhamdulillah keadaan rumah tangga akan aman dan damai. Jadi ketakwaan itu amat penting, tetapi ianya bermula dari pendidikan awal. Ya, oleh kerana itu bermula nak kahwin tu kena pilih. Ya, idza ja'akum man tardau dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Jika datang kepada kamu orang yang baik akhlak, baik agama, maka kahwinkan. Maksudnya permulaan itu mukadimah yang amat penting untuk membina satu keluarga yang bertakwa. Maka kalau dah bina itu, maka zuriat pula, anak dia, ya, dididik bermula daripada awal. Jadi insya-Allah, masya-Allah, dalam bab ini, ya, Allah jadikan keluarga itu sebenarnya mukadimah bagi ketakwaan bagi masyarakat dan negara. Kalau keluarga yang bertakwa, insya-Allah masyarakat akan bertakwa dan negara juga akan bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dalam bab ini saya amat takut satu perkara. Ya, satu perkara, kerana kalau tidak ada keimanan dan ketakwaan dalam membina rumah tangga, kita akan menyaksikan ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ya. Pada hari yang mana adik-beradik lari antara satu sama lain. Itu konsep yang menakutkan kita. Pada hari ini kita bersama, tetapi kesan daripada ketakwaan yang tidak ada nak menegur adik-beradik, tidak ada nak mengislahkan adik-beradik, maka itu terjadi di akhirat kelak. Yauma yafirrul mar'u min akhih, larinya seorang adik-beradik daripada adik-beradik yang lain. Wa ummihi wa abi, lari daripada mak dan ayah, sedangkan mereka ini adalah orang yang paling rapat dengan kita di dunia. Tapi kesan jika ketakwaan itu tidak ada, di akhirat nanti bermasalah. Wa sahibatihi wa bani, dan isi dengan anak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ia menggerunkan kepada kita. Oleh kerana itu, pendidikan takwa perlu ada, ya, perlu dibuat kepada keluarga untuk memastikan kita semua berkumpul di dalam keadaan yang baik. Dan diikuti dengan ayat Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya, sesungguhnya teman-teman akrab, isteri-isteri kita, di antara adik-beradik kita, semua orang yang akrab pada hari itu sebahagian menjadi musuh bagi sebahagian yang lain kecuali orang yang bertakwa. Jadi ayat ini jelas, ya, jelas kepada kita, ayat ini jelas kepada kita bahawa kita memerlukan pendidikan takwa yang boleh menyelamatkan kita di dunia dan kemudian menyelamatkan kita di akhirat. Kemudian kita lihat kepada ayat Al-Quran yang lain, Allah menceritakan tentang bahawa konsep ketakwaan ini, ya, yang mana Rasulullah bersabda li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik pada isteriku, ya, keluargaku. Jadi di sini mengisyaratkan kepada kita, ketakwaan ini adalah berdasarkan, berpandukan kepada sifat Rasulullah, contoh Rasulullah yang terbaik untuk keluarga yang terbaik. InsyaAllah mudah-mudahan dengan adanya asas, ya, pendidikan agama yang betul ini, dia melahirkan keluarga yang bertakwa, dan itu yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fiik. Tuan-puan rahmati Allah Ta'ala, satu bentuk penjelasan yang sangat jelas daripada Al-Fadhil Ustaz Fadil hafizahullah Ta'ala berkaitan dengan bagaimana untuk kita praktikkan ketakwaan dalam hubungan sesama keluarga kita, dan menunjukkan bahawa tuan-puan betapa pentingnya agama dan betapa pentingnya untuk kita menjadikan contoh teladan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kita nak usaha bagaimana praktikkan agama ni dalam kehidupan kita. Dan pada masa yang sama tuan-puan, dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi, menunjukkan bahawa seperti mana kita usahakan untuk gembira, berseronok bersama keluarga kita dekat dunia, kita pun kena ada impian bagaimana untuk agar Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama-sama di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Baik, tuan-puan rahmati Allah, kita terus pergi kepada persoalan yang pertama kepada ahli panel kita yang kedua, persoalan kepada Al-Fadhil Ustaz Usama. Ustaz, di antara nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita adalah nikmat diberikan sahabat handai. Kerana apa? Sahabat handai ini di antara insan ataupun manusia yang kita selalu bergaul dengannya, dan ia juga menjadi sebab cerminan bagi diri kita. Persoalannya Ustaz, bagaimana untuk kita menyemai sifat ketakwaan dalam hubungan kita, pergaulan kita bersama dengan sahabat handai kita, supaya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan perhubungan kita. Tafadhal Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hayakumullah. Ustaz Sulaiman, apa khabar? Dah dalam keadaan sihat walafiat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu juga Ustaz Fadil, Ustaz Fadil. Al-Fadil, Ustaz Fadil lagi. Hayakumullah, apa khabar? Mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat walafiat.
Pertamanya saya berterima kasihlah kepada pihak penganjur kita, Akademi Sunnah, terutama orang yang di belakang lah, admin kita, moderator kita pada malam ini, panel kita yang pertama pada malam ini. Sejujurnya saya sendiri sepatutnya tidaklah layak berada dalam forum kita pada malam ini bersama dengan Al-Fadhil, dua orang ustaz yang sangat saya hormati lah, yang sangat saya segani. Namun pihak admin kita, terutama Akademi Sunnah, berbesar hati untuk kita sama-sama duduk lah. Barangkali sekadar berkongsi sedikit lah, perkongsian ataupun kita kata sembang santai sahaja pada malam ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hayakumullah, ahlan wa sahlan. Pada siapa yang baru masuk, kita baru saja mula, insya-Allah kita ada beberapa persoalan lagi. Tuan-tuan dan puan pun nak mengajukan persoalan pada Ustaz Sulaiman, insya-Allah Ustaz Sulaiman dia akan jawab soalan-soalan seterusnya nanti. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Tajuk ini ialah tajuk yang cukup penting. Sebagai seorang Muslim lah, saya sendiri, tuan-tuan dan puan, kita semua adalah seorang Muslim. Dan menjadi seorang Muslim tidak kita mesti bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak. Sama ada kita ni sebagai seorang Muslim, sahabat, ataupun sebagai ahli keluarga, seorang Muslim ahli keluarga, ataupun sebagai apa sahaja kita, maka kesemua ini kena kembali pada takwa. Dan takwa pada Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang sebahagian orang dia akan terjemahkan dengan takut kepada Allah. Namun apabila kita melihat pandangan para ulama seperti Syekhul Islam, seperti mana sahabiyun jalil Ali radhiyallahu anhu yang di-quote oleh moderator kita dan juga Ustaz Fadhil, panel kita yang pertama tadi, kita akan memahami hakikat sebenar takwa. Sekadar takut tidak memadai, tetapi apakah hakikat takwa itu? Kerana kita apabila berhadapan dengan makhluk yang kita takut, contohnya seperti singa ke, kita akan lari daripada singa. Tapi jika kita takut pada Allah Azza wa Jalla, kita tak lari daripada Allah, tetapi kita makin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu membezakan hakikat takut dengan makna takwa dan takut sesama makhluk. Jadi kita takut sama makhluk, kita lari. Takut pada Allah, kita makin dekat. Itu juga apabila kita takut kepada suatu makhluk, kita akan membencinya, menentangnya. Barangkali singa kita akan bunuh dia, tangkap dia. Tapi bila takut pada Allah Azza wa Jalla, kita semakin cinta, semakin sayang, semakin dekat. Berbeza berbanding dengan takut pada makhluk. Jadi, memadai apa yang telah dihuraikan oleh moderator kita dan juga panel kita yang pertama, Fadhil Ustaz, untuk kita memahami makna taqwa ni. Jadi taqwa secara ringkasnya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Kita buat apa yang Allah suruh dan kita tinggal apa yang Allah larang. Itu hakikat taqwa. Jadi berbalik pada persoalan yang diajukan oleh Ustaz moderator kita, bagaimana takwa dalam pergaulan sesama sahabat. Jadi kita apabila bersahabat dengan seorang Muslim, bagaimana interaksi kita dengan dia. Ini semua kena kembali kepada takwa. Takut pada Allah dengan sebenar-benar takut. Apa yang Allah perintah kita? Apa yang Rasul perintah kita? Apa yang Allah larang kita? Apa yang Rasul larang kita? Kena kembali pada ta'rifan taqwa tadi. Jadi kalau Allah perintah kita untuk buat macam ni apabila berinteraksi dengan seorang sahabat, maka kita buat. Bila Allah larang jangan buat, maka kita jangan buat. Itu konsep dia. Kena kembali kepada ini. Maka apabila kita lihat hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapati beberapa konsep, beberapa manhaj, metodologi, kaedah kita, pendekatan kita apabila bersahabat dengan seseorang. Itu antaranya seperti mana ayat yang dibaca oleh Ustaz Fadhil tadi, ayat daripada surah Az-Zukhruf ayat 67
Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Apa makna ayat ini? Ayat ini maksudnya al-akhillau, makna sahabat. Secara khususnya apabila kita bersahabat dengan seorang, sahabat ini pada hari akhirat macam mana? Itu yang paling penting bagi kita. Sahabat ini bila kita semua dibangkitkan, macam mana kita dengan dia yang dulunya kawan baik ini? Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Sahabat ini dua-dua ini pada hari akhirat nanti. Pada hari itu iaitu hari akhirat. Mereka ni akan saling bermusuh antara satu sama lain kecuali illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Imam Ibn Kathir apabila menafsirkan ayat ini, apa maksudnya? Kata Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya yang agung, tafsir Ibn Kathir rahmatullah alaih, yang dimaksudkan bahawa kita semua ini apabila bersahabat pada hari akhirat kelak, kita akan dibangkitkan dalam keadaan saling bermusuhan. Maksudnya kita akan berlepas diri. Dia punya pasal, kita punya pasal. Masing-masing berlepas diri. Pakat selamatkan diri masing-masing. Bahkan sebahagian mereka akan memusuhi satu sama lain. Kita akan tuduh, dia itulah puncanya. Dulu aku buat sesuatu dosa disebabkan dia. Kita tuduh dia. Kita perkena dia. Kita bagi dia tanggung. Nak selamatkan diri masing-masing. Begitu juga bahkan dalam hadis-hadis yang sahih seperti riwayat Bukhari dan sebagainya. Sehingga kan penyembah-penyembah berhala pun akan tuduh berhala tu. Akan tuduh berhala tu dia punya pasal. Dia akan dipertanggungjawabkan untuk dia pergi selamatkan diri dia, minta bantuan daripada berhala tersebut. Jadi masing-masing akan selamatkan diri, pakat pelepah diri. Sama ada sesama manusia, boleh jadi sesama makhluk yang lain pun, boleh jadi juga dengan berhala-berhala yang dia sembah. Berhala tu akan lepas diri. Berhala tu dia pun tak iktiraf. Bukan dia suruh kawan tu sembah dia. Jadi dia suruh selamatkan diri masing-masing. Dengan berhala pun kita semua akan bergaduh. Kecuali apa? Kecuali orang yang bertakwa. Kecuali orang yang bertakwa, maka sahabat dia akan bantu dia. Sahabat dia boleh memberikan kepada dia syafaat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, seperti manalah hadis Sahih Muslim menyebut tentang syafaat apabila mereka salat bersama, apabila mereka berpuasa bersama, apabila mereka haji bersama. Maka sahabat yang buat amalan tiga-tiga ni bersama, mereka akan membantu sahabat yang lain. Sehingga akan dikatakan kepada mereka, pergilah ke syurga, pergilah ke neraka dan panggillah sahabat-sahabat yang bersama dengan kamu tu, keluarkanlah mereka daripada api neraka. So, itu yang kita nak. Kaedah kita pada malam ini untuk kita bersahabat kerana apa? Kerana Allah Azza wa Jalla. Lepas tu kita panggil akhi fillah. Akhi fillah. Ini orang Arab suka guna perkataan ni. Sahabat kerana Allah Azza wa Jalla. Bukan sahabat itu semata-mata kerana yang lain. Akhi fillah. Bukannya akhi fil mal contohnya. Kadang kami dengan kawan-kawan kita melawak, kita panggil akhi fil mal. Sahabat kerana harta. Ataupun Mak Saleh panggil friend of benefit. Ke apa tak tahulah. Kawan sebab apa? Ada benefit. Ada keperluan, ada faedah. Jadi dia kawan bukan ikhlas, tapi kawan dia nak apa yang dia boleh dapat di sebalik itu. Jadi ini kaedah yang kita keluarkan daripada Al-Quran, iaitu kita saling bermusuhan kecuali apa? Kecuali orang takwa, iaitu orang yang bersahabat kerana Allah Azza wa Jalla. Dan yang keduanya, metodologi kita, manhaj kita apabila kita dalam bersahabat ini, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seorang lelaki itu, termasuklah perempuan pun, seseorang itu berada di atas agama sahabatnya. Berada di atas agama sahabat. Apa maksudnya? Maknanya seseorang itu kebiasaannya dipengaruhi oleh sahabat dia. Bagaimana kita faham hadis ni dengan hadis yang lain?
Seperti mana hadis dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberi perumpamaan sahabat ini seperti mana orang yang menjual minyak wangi, tukang minyak wangi, dan juga tukang besi. Kalau kita kawan sahabat dengan orang tukang minyak wangi, kita pun wangi ya. Dengan tukang besi, maka kita pun bau besi, bau api, bau hangit, bau ketiak lah. Itu perumpamaan saja, bukan makna yakni penjual lebih afdal daripada penjual yang ni, tidak. Tapi nak supaya kita memahami hadis-hadis yang lain dengan contoh yang ni. Contoh yang mudah. Jadi seorang itu dipengaruhi oleh sahabat dia. Yang ni memang fitrah manusia. Kalau kita kawan dengan orang yang baik agama dia, insya-Allah kita pun baik. Kalau kita kawan dengan orang yang mana baik buruk agamanya, maka kita pun buruk. Jadi pada hari akhirat kelak, akhirnya insya-Allah kita semua akan kembali dibangkitkan pada hari akhirat. Bila kita dibangkitkan, maka sahabat yang bagaimana nak dibangkitkan bersama dengan kita. Kalau sahabat yang baik agamanya, maka baiklah kita. Kalau buruk agamanya, wal'iyadu billah, mudah Allah selamatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Itulah sebuah sedikit berkaitan dengan bagaimana untuk kita semua bersahabat fillah, itu kerana Allah Azza wa Jalla. Terima kasih Tuan moderator kita, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz Usama atas penjelasan yang Masya Allah jami' mani, tuan-tuan rahmati Allah, sangat padat, ringkas Masya Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua kefahaman, dan mudah-mudahan dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi, insya Allah kita berusaha untuk mempraktikkan kita bersahabat fillah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tuan-tuan rahmati Allah, kita telah selesai pusingan kita yang pertama. Kita pergi kepada pusingan yang kedua, persoalan yang kedua kepada ahli panel kita yang pertama, Ustaz Al-Fadil, Ustaz Fadil hafizahullah taala. Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Fatir ayat yang ke-28. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inna ibadil ulama, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah daripada kalangan para ulama. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dan lain-lain, innal ulama, hadis yang panjang, innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama merupakan pewaris para anbiya. Daripada ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi menunjukkan bahawa betapa mulianya para ulama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Ustaz, apabila kita melihat dalam suasana kita kini dengan teknologi yang maju, media sosial kan, kita melihat di sana sini adanya khilaf, adanya perselisihan di antara sesama ahli ilmu, kan, yang di mana kita melihat ada yang menzahirkan akhlak sebagai ahli ilmu dan ada yang sebaliknya, na'udzubillah. Persoalannya Ustaz, macam mana untuk kita usahakan mempraktikkan taqwa dalam pergaulan yang kita bincangkan pada malam ni sesama di kalangan ahli ilmu ataupun para asatidzah. Barakallahu fiik Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Clear kah? Line macam tak clear ni? Clear Ustaz, clear. Ya, yeah. Baik. Pertama kali persoalan itu agak besar ya, kerana pasal itu bukan status macam saya ni berkaitan dengan ulama, kerana ulama adalah satu status yang besar dan tinggi kedudukan mereka di dalam agama kita. Kerana kedudukan tinggi itulah maka mereka mendapat tempat sehingga Allah meletakkan mereka di dalam Al-Quran seperti mana Syekh Sulaiman kita baca tadi yang disebutkan dalam surah Fatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizul ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak. Ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
Okey. Ayat ini apabila kita membacanya dan kita faham kedudukannya, Allah telah mengangkatkan kedudukan ulama ini besar. Ya, kenapa? Bila dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi, ulama dia telah mengeluarkan di antara hamba-hambanya satu golongan yang mempunyai kehebatan, kemuncak kehebatan ialah takut kepada Allah. Okey. Bila takut kepada Allah, itulah sifat ketakwaan yang paling penting sekali kita ketahui, ya, kerana itulah sifat ulama yang rasikhun, yang mahir, amanah dalam ilmu. Mereka adalah takut kepada Allah untuk mengeluarkan fatwa-fatwa, ya, ataupun mengeluarkan hukum hakam. Oleh kerana itu, sifat ini mempunyai sifat yang asing, yakni bukan sebarang orang memilikinya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, ya, bila kita membicarakan bab ulama, kita jauh. Ya, bagi saya sendiri adalah jauh. Ya, kita mempunyai ulama-ulama yang pada 3 generasi yang terbaik, dan ulama-ulama yang mengikut 3 generasi yang terbaik sampai pada hari ini. Ya, kedudukan kita terlalu kerdil, tak ada apa-apa. Wallahu a'lam, bagi nisbah saya tak ada apa-apa. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita bersama mereka nanti di akhirat. Baik. Okey, dalam hadis yang dibacakan, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmizi, ya, hadis yang agak panjang, namun bagi saya kita bacakan sambil lalu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Maksudnya, barang siapa yang berusaha menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan pemudahkan baginya jalan di antara jalan-jalan ke syurga. Wal malaikatu tad'u ajnihataha ridha li talibil ilmi, dan malaikat mengembangkan sayap mereka, ya, kerana redha kepada penuntut ilmu. Wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fil ma'. Ya, sehingga kan sesungguhnya alim, seorang yang alim, ya, firulahu, dimohonkan keampunan kepada mereka ini, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, sehingga ikan-ikan di dalam lautan pun, ya, memohon keampunan bagi orang yang alim ini. Wa fadlul alimin 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badari 'ala sa'iril kawakib. Dan kelebihan seorang alim, tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan seorang alim berbandingkan dengan abid, orang yang kuat beribadat, seperti bulan Lailatul Badar, bulan mengembang, berbandingkan dengan bintang-bintang di langit. Kemudian Rasulullah mengatakan innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama pewaris nabi. Okey. Innal anbiya lam yurathu dinaran wala dirhaman, sesungguhnya para nabi tidak diwariskan dengan emas, dinar dan ataupun perak dirham. Wa aurathu ilma, maka ianya diwariskan dengan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir, siapa yang mengambil ilmu tersebut maka dia telah mendapat ilmu yang manfaat yang banyak. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, Abu Daud dan Ibn Majah dan beberapa ahli ulama hadis. Baik, pada hadis ini mengisyaratkan kedudukan para ulama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dalam hadis ini bahawa innal ulama warithatul anbiya, sesungguhnya para ulama pewaris nabi. Ya, pewaris nabi mengisyaratkan kedudukan mereka itu istimewa. Kedudukan mereka itu tinggi darajatnya. Pewaris nabi. Ya, macam kita kalau bila sebut pewaris, ya, tahta, kedudukannya tinggi. Ya, pewaris nabi, tapi dia tidak nabi, tapi pewaris nabi. Disebabkan selepas Rasulullah tidak ada nabi, maka mereka itu pewaris nabi. Bila disebutkan pewaris nabi, subhanallah, kedudukan mereka itu terlalu tinggi. Ya, tetapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, mereka tetap manusia. Tinggi tetapi tetap manusia yang bersifat seperti sifat manusia. Tetapi mereka ada ilmu, ada kealiman, ketakwaan. Jadi kedudukan mereka ini kita lihat dari sudut hadis ini, keistimewaan keadaan mereka
maka kena letak kedudukan mereka itu betul pada tempatnya. Okay. Oleh kerana itu bagi penuntut, kita ni penuntut ilmu, apabila membicarakan tentang para ulama, kena beradab. Kena beradab. Ya, adab adalah di antara perkara penting dalam membicarakan kita dengan ulama. Kerana apa? Kedudukan ilmu kita tak ada apa-apa. Senang kita ni tak ada apa-apa. Walaupun kita nampak Masya Allah hafal Quran ke, hafal hadis ala kadar ke, tetapi kita tak ada apa-apa. Nak nisbahkan dengan ulama yang begitu hebat, 3 kurun yang terbaik, yang kalau kita saksikan sejarah mereka itu dari bermula menuntut ilmu sehingga mereka menjadi ulama, sehingga mereka diuji dengan berbagai ujian, kedudukan mereka cukup hebat. Namun begitu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ya, apabila kita membicarakan tentang ulama, terutamanya ulama-ulama yang menjadi pegangan ahli sunnah, mengikut pegangan ahli sunnah, ulama yang diiktiraf oleh di dalam generasi 3 kurun yang terbaik, maka pertama kita kena akui kehebatan ilmu mereka. Kita kena akui kehebatan ilmu mereka dan kita kena hormati pandangan-pandangan mereka. Jangan kita berbicara ya seolah-olah kita ni jadi alim yang hebat pula, ya, mengkritik imam-imam mujtahid. Jangan. Beradab, kalau nak bagi pandangan, beradab. Ya, kerana apa? Ini di antara kesilapan bagi penuntut ilmu yang baru mengenali sunnah. Kadang-kadang dia lihat, oh ini macam bercanggah dengan masalah fiqh, mula dia mengkritik imam-imam mazhab. Jangan, kita ada adab dia. Kerana mereka ya berijtihad dengan ijtihad, masya-Allah, dengan kehebatan ilmu mereka. Kita tak ada apa-apa. Kemudian cuma jangan kita taksub, itu je. Dalam bab ulama ya diarahkan jangan kita taksub. Kita sentiasa terbuka dan beradab dengan para ulama. Kemudian dalam bab ini juga ya kita menasihati kepada penuntut ilmu, ya, wala maaf kepada ustaz-ustaz, ya, kita mengatakan bahawa kita semua sebenarnya penuntut ilmu. Subhanallah, apabila macam Syekh Sulaiman mengatakan terdapat perselisihan, cara berselisih dengan keadaan yang tidak betul, kita merasakan sedih sebenarnya. Bagi seorang penuntut ilmu yang baru terjun ke medan, yang baru faham Quran dan Sunnah, melakukan perselisihan pendapat yang sampai menghukum, sampai mengkritik cara tak betul, salah. Kalau saksikan bagaimana ulama-ulama berselisih pandangan, kita lihat para ulama berselisih pandangan, berselisih ijtihad, ya, mereka tetap menghormati antara satu sama lain, berkasih sayang antara satu sama lain. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, beza kita dengan para ulama silam. Kita baru dapat ilmu yang sedikit, tetapi kita cuba mengolahkan seolah-olah kita ni mempunyai ilmu yang hebat. Ya, kita tidak menghormati fatwa-fatwa ulama yang silam, kita tidak menghormati fatwa-fatwa ulama yang baru, ya, yang diiktiraf sebagai ulama, dan menyebabkan kita akhirnya datang ego kepada diri masing-masing. Na'udzubillah min dzalik, minta lindung pada Allah, ya, daripada kejahatan diri kita, ya. Bila kita merasakan kita hebat, kita ego, berarti ketakwaan kita dah hilang. Maka di situ datang kita menyerang seseorang yang kita tak senang dengan cara tidak beradab. Kita mula mengkritik mereka dengan cara yang tidak beradab. Kenapa tidak? Cara yang beradab, sedangkan itu cara yang terbaik sebagai seorang penuntut ilmu pula tu. Ya, sebagai seorang penuntut ilmu, jadikan manhaj kita sebagai penuntut ilmu sentiasa merendahkan diri. Ya. Ketakwaan mengajar kita tawadhu', merendahkan diri dalam segala urusan, termasuk dalam menuntut ilmu. Jika kita tidak memenuhi diri kita dengan sifat-sifat yang terbaik, sifat ketakwaan, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu tidak akan berkat pada diri kita. Itu yang ada ilmu, akhirnya mereka menjadikan ilmu itu sebagai bahan untuk berhujah semata-mata. Dari sudut praktikal hilang. Na'udzubillah. Kemudian bila orang menentang, orang memberi pandangan, dia tak setuju dan cara berhadapan pun salah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rujuk 3 kurun yang terbaiklah. Cara yang paling baik ialah kita kembali kepada generasi yang awal, bagaimana mereka menjadikan diri mereka seorang yang berilmu, yang bertakwa, ya, dan berhadapan dengan masalah-masalah yang mana menyebabkan mereka itu pada zaman itu mereka merasa diri mereka kerdil.
tetapi hakikatnya mereka berada di atas kelompok-kelompok orang-orang yang besar. Ya, kalau kita menyaksikan ya, saya membaca beberapa perkara yang berkaitan seperti Imam Asy-Syafi'i ya, berhadapan dengan Imam Malik, bagaimana sehinggakan dikatakan dia nak buka kertas tu di depan Imam Malik, menghormati Imam Malik tu sampai tidak berbunyi, dia takut mengganggu Imam Malik. Dan di kalangan ulama-ulama di zaman itu, subhanallah ya, saya bila membaca sirah-sirah 3 qurun yang terbaik, sewaktu mereka menuntut ilmu ya, cukup mengagumkan kita. Kita tak ada dah hilang. Kita dah hilang dah. Ya. Kita dah hilang cara kita berhadapan dengan ustaz pun sudah tidak berakhlak. Kita berhadapan dengan tok syekh, berbicara masalah dengan para ulama pun kita lihat ada adab kita yang hilang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ittaqillah, kita takutlah kepada Allah. Kerana ulama ini warisatul anbiya, mereka perlu dijaga elok-elok dan dipertahankan, dihormatkan. Ya, dihormatkan dengan cara yang betul. Kerana apa? Kerana mereka menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya ulama-ulama yang berpegang kepada Quran dan As-Sunnah, yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 qurun yang terbaik, perlu dipertahankan di hari-hari yang penuh fitnah ini. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Cantik penjelasan Nah, itu je. yang disampaikan Al-Fadhil Ustaz Fazil sebentar tadi, tuan-puan rahmati Allah ya. Betapa pentingnya kita untuk mempraktikkan apa yang Ustaz sampaikan tadi, dan saya boleh quote apa yang menarik yang Ustaz sampaikan tadi, tuan-puan, dalam keadaan kita mungkin melihat adanya perbezaan khilaf di kalangan para ulama, macam mana adabnya kita dalam menegur ataupun dalam menyampaikan mungkin pandangan dari hasil kajian kita, sehingga mana kita tidak merendahkan para ulama yang Masya Allah yang telah menyumbangkan ilmu yang cukup besar kepada kita sehingga kita dapat manfaatnya sehingga kini. Dan pada masa yang sama saya ingatkan kita tadi, tuan-puan, agar kita jangan ta'asub. Sebab bila mana kita ta'asub dengan ulama-ulama yang kita sendiri, ta'asub ni berbahaya. Ia akan menyebabkan kita mudah untuk merendahkan para ulama yang lain. Dan Masya Allah sangat bermanfaat, sangat cantik apa yang Ustaz sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita semua, tuan-puan, sebagai penuntut ilmu, berusaha untuk mempraktikkan adab, berusaha untuk terus menuntut ilmu, dan pada masa yang sama senantiasa mempertingkatkan ilmu kita, belajar seperti mana ulama-ulama kurun ketiga yang dahulu, generasi salafun as-salih yang terbaik, yang mana kita berusaha untuk mengikuti mereka. Barakallahu fiik Ustaz atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, kita pergi kepada persoalan yang kedua, kepada ahli panel kita yang kedua, Ustaz Usama. Ustaz, kita telah bahaskan berkaitan dengan takwa dalam pergaulan bersama keluarga, kemudian takwa dalam pergaulan sesama sahabat handai, sahabat qarib. Kemudian kita pun dah bahaskan tadi bagaimana takwa dalam pergaulan sesama asatidzah. Dan yang keempat ni, kita nak tanyakan Ustaz berkaitan dengan bagaimana takwa dalam perhubungan kita sesama Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kemudian diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Nabi SAW, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di kalangan kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Dan kita faham betapa pentingnya ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah Islamiyah ni merupakan di antara dambaan impian setiap Muslim. Dan pastinya di antara perintah Allah dan perintah Rasul untuk kita menjaga persaudaraan kita sesama Islam, walaupun ada di sana khilaf, bagaimana untuk kita menjaga khilaf, bagaimana kita mempraktikkan adabul ikhtilaf sesama kaum muslimin. Dan Ustaz, persoalannya takwa, macam mana kita nak mempraktikkan takwa dalam hubungan kita sesama kaum muslimin agar hubungan kita diredai dan dikasihi oleh Allah SWT. Silakan Ustaz. Barakallahu fiikum Ustaz moderator kita. Begitu juga Ustaz panel kita tadi, Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Fadhil. Hayakumullah. Dan kita pada malam ini dipermudahkan untuk kita semua mendapat manfaat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, apabila kita
membincangkan, membahaskan tentang takwa sesama kaum muslimin. Kita apabila menjadi seorang muslim, kita semua memang akan terdedah kepada khilaf ataupun perbezaan pandangan. Kerana manusia ni memang diciptakan berbeza. Apatah lagi apabila kita sebagai seorang muslim, perbezaan kita itu lebih luas berbanding dengan perbezaan sebagai seorang muslim juga, tetapi sebagai penuntut ilmu, sebagai sahabat, ia lebih khusus. Adapun sebagai muslim, ia lebih umum, lebih am, lebih meluas. Jadi perbezaan itu memang sangat luas. Namun bila kita kembali kepada takwa ini ia mestilah berlandaskan kepada apa yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya perintah bagi kita, sama ada untuk kita mentaati perintah itu atau meninggalkan sesuatu larangan. Mesti kembali kepada kedua-dua ini. Sebab itulah apabila kita lihat ayat-ayat Al-Quran, contohnya yang dibaca oleh Ustaz Sulaiman kita Al-Fadhil tadi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sambungan dia sikit kat belakang, sesungguhnya orang yang beriman itu mereka ini bersaudara. Mudahan kita semua di kalangan orang yang beriman. Fa aslihu baina akhawaykum, dan baikilah, damaikanlah di antara saudara-saudaramu. Jadi mendamaikan di antara saudara adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Apapun perbezaan kita, kena kembali meletakkan kepentingan kaum muslimin sentiasa berada di atas, berbanding kepentingan diri, berbanding ego. Kerana manusia ni memang egonya tinggi walaupun pada perkara yang benar, walaupun perkara kebenaran. Jadi dalam perkara kebenaran ini memang Allah Azza wa Jalla perintah kita untuk kita tegas, untuk menyatakan sesuatu yang benar, untuk memperjuangkan kebenaran. Namun kebenaran itu tidaklah menafikan hak-hak sebagai seorang muslim. Hak sebagai seorang muslim. Iaitu antara hak sebagai seorang muslim seperti ayat yang dibacakan tadi, untuk islahkan, perbaiki perhubungan di antara dua ni. Jika seorang itu dia bertelagah, maka dibaiki pertelagahan tersebut atas dasar muslim. Tapi itu tak bermakna kita kena korbankan kita punya kebenaran. Kita berada atas kebenaran, ya. Kita tak korbankan, selamanya tidak. Tetapi atas dasar muslim, ada hak-hak muslim yang diperintahkan ke atas kita. Sebab itu dalam hadis yang masyhur, hadis Nabi SAW yang masyhur, riwayat Tirmizi, hadis yang hasan. Hadis 40, hadis nombor 18 yang selalu kita baca. Nabi SAW bersabda, apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Haitsuma kunta. Ini zaraf makan. Mana kat mana-mana pun. Sama ada depan-depan, belakang-belakang, seorang-seorang, ramai-ramai, dekat rumah, dekat pasar, dalam kuliah, di luar kuliah, kat mana pun takwa pada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah segala keburukan dengan kebaikan, maka kamu akan menghapuskan keburukan yang tadi. Kebaikan tadi menghapuskan keburukan apabila ia diikuti dengan segera. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan khaliq maknanya amil, bermuamalahlah, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kenapalah hadis ni disusun takwa, lepas tu kebaikan, menghapuskan keburukan, lepas tu bermuamalah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Disusun tiga ni sederet. Kenapa? Sudah tentu ketiga-tiga ni ada kaitan antara satu sama lain. Iaitu di antara tanda takwa seseorang. Mana seorang itu tidak sempurna takwa. Melainkan apa? Melainkan apabila dia itu bertakwa sama ada depan orang atau belakang orang. So ni antara hak muslim. Kalau kita sesama muslim, maka kita bertakwa pada Allah depan dia, belakang dia pun macam tu.
Jangan depan dia kita punya manis mulut. Cakap tu memang manis sungguh. Ataupun kita kata lebah yang madu yang manis tu, lebah pun dia pun istighfar, tengok dia punya mulut lagi manis daripada lebah kita. Bila depan orang, belakang orang, a'udzubillah. Depan orang lain, belakang orang pun lain. Nabi SAW sebut apa? Haitsuma kunta, kat mana pun. Depan orang macam tu, belakang orang pun. Sebahagian orang, subhanallah, kita minta dijauhkan. Di belakang dia barangkali lebih hebat daripada racun kan. Dia punya tajamnya lidah lebih tajam daripada racun. A'udzubillah. Kemudian Nabi SAW perintah kita apa? Untuk kita ikuti segala keburukan dengan kebaikan. Kadang-kadang bila kita berinteraksi dengan sesama Muslim kan, kita tidak terlepas daripada satu kesilapan lah. Terlepas cakap. Kadang tertolak, dan pelbagai Bila kita terbuat ni, cepat-cepatlah. Sebablah hadis tu Nabi perintah, cepat-cepat. Ikutinya dengan kebaikan. Cepat-cepat minta maaf. Kadang-kadang minta maaf ini tak memerlukan modal pun. Modal air liur. Saya mohon maaf. Minta maaf terlanggar. Tak sengaja. Sama ada kita minta maaf. Ataupun kadang-kadang kita buat kesilapan cepat-cepat. Kita mengaku, yang ni memang salah saya. Ini ambil sedikit pampasan lah. Ini sedikit pampasan contohnya. Hak sebagai seorang Muslim. Jadi dari sudut hati, mana hati kita pun bersih, tidak menyimpan dendam kita, hasad kita dan segala yang buruk daripada akhlak yang buruk dalam jiwa kita, dan mulut kita pun kita cepat-cepat baikinya, cepat-cepat tarik jika kita terlepas cakap, dan segi perbuatan pun ya cepat-cepat kita baiki kesilapan yang kita buat. Itu akhirnya yang ketiga ni sebut apa? Dan bermuamalahlah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Baik, akhlak yang baik ni apa? Apa akhlak yang baik? Sebab akhlak ni dia subjektif. Akhlak ni subjektif. Apa yang dimaksudkan akhlak yang baik? Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin rahmatullah alaih, apabila dia mensyarahkan hadis ni. Hadis ni lah hadis 40. Syekh Utsaimin ada syarah pada hadis 40. Dia sebut macam mana yang dikatakan akhlak yang baik pada kita sesama Muslim ni. Dia sebut jika suatu keadaan memerlukan kita untuk berkeras, maka itulah akhlak yang baik. Bukan orang kata akhlak baik ni cakap lemah lembut. Akhlak yang baik ni kita tak apa sentiasa tunduk, sentiasa beralah. Tak semesti. Tak semestinya. Boleh jadi akhlak yang baik adalah dengan keras. Boleh jadi juga akhlak yang baik adalah dengan lembut. Jadi Syekh Al-Utsaimin rahmatullah alaih dia tumpu pada dua ni. Sama ada keras atau lembut. Dua-dua boleh jadi. Sebab Nabi SAW ada dua-dua. Tetapi katakanlah jika bertembung kedua-dua ini, mana satu yang diutamakan? Mana kita ada pilihan, kita nak bermuamalah dengan keras atau bermuamalah dengan lembut. Yang mana satu kita nak pilih, maka diutamakan yang lembut dulu. Utamakan lembut dulu, lepas tu baru keras. Jangan kita ni, kawan tu baru salah satu saja dia buat salah, kita terus bantai dia cukup-cukup. Penyeh habis bagi dia ni mati terus. Bukan mati betul-betul, kita panggil apa? Mematikan watak. Apa pembunuhan karakter. Bunuh terus karakter dia biar dia jangan bangkit dah. Padahal dia mungkin buat salah satu. So diutamakan dengan lembut dulu. Bila dah lembut tak jalan, barulah keras. Barulah penguatkuasaan. Barulah mungkin undang-undang. Barulah hukuman yang setimpal dan seterusnya. Kerana apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berhadapan dengan seorang Yahudi. Kisah Nabi dengan seorang Yahudi. Yahudi ni kata apa? Assalamu alayka ya Muhammad. Assam maksudnya kematianlah ke atas kamu. Bukan assalam, assam. Kematianlah ke atas kamu. Aisyah radhiyallahu anha berada di belakang. Aisyah pun jawab, Assalamu alayka wal la'natu. Aisyah tolong
kat dia. Nabi tak jawab lagi. Aisyah dia jawab dulu. Kematian ke atas kamu dan laknat satu lagi bagi laknat ke atas kamu. Masalah larang Aisyah. Nabi tak bagi Aisyah jawab macam tu. Sedangkan tu Yahudi patut pada muka lah. Sah-sah Yahudi. Kan? Lepas tu khawajar pula. Tapi Nabi larang Aisyah jangan. Nabi sebut innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal maha, ini yang terus, maha lembut. Allah mencintai lemah lembut dalam semua perkara. Termasuklah dengan Yahudi yang terbukti memang jahat pun dan khawajar pun, tapi Allah berlemah lembut kepadanya bagaimana seorang Muslim. Yang Muslim itu sudah tentu lebih baik daripada Yahudi. Sudah tentu lebih baik daripada Yahudi. Jadi seorang Muslim lebih layak untuk kita berlemah lembut kepadanya, dan ini diutamakan. Ini dalil yang Syekh Al-Utsaimin rahmatullah alaih berhujah, dia kata ini hujah kita kena utamakan lembut dulu. Lepas lembut tu tak jalan, baru kita akan pergi step yang lain pula. So keutamaan yang ni dulu, berlemah lembut sesama Muslim. Dan kita lihat hadis yang lain, hak sebagai seorang Muslim, hak sesama Muslim. Contohnya seperti hadis dalam Sahih Muslim. Secara ringkasnya, hak sesama Muslim apa? Yang pertama apa? Menjawab salam. Menjawab salam. Kemudian yang kedua, memenuhi undangan. Memenuhi undangan. Dan yang ketiganya, memberi nasihat jika dia meminta kepada kita nasihat. Yang keempat, mendoakan dia apabila dia bersin. Termasuklah doa-doa yang lain pun. Yang kelima, bila dia sakit kita ziarah. Dan yang keenam, apabila dia meninggal, kita hantar jenazah dia. 6 hak sesama Muslim. Dan hak ni tidak terbatal. Hanya semata-mata kita berbeza pandangan. Yang kita beza tu beza. Contoh kita kata berbeza pada manhaj. Dia ada melakukan sesuatu yang bercanggah dengan manhaj, contohnya manhaj yang sahih. Kita bertegas. Tapi pada masa yang sama, kalau dia bagi salam, kita jawab. Itulah ansur. Yang ni adalah satu yang salah. Salah. Tapi bila dia bagi salam, jawab salam. Jangan, yang ni salah kalau kau bagi salam, aku tak mau jawab. Yang tu salah. Tidak. Kenapa? Tu hak Muslim. Atau kita kena takwa pada Allah. Memang kita tak puas hati yang ni, tapi Allah perintah kita untuk menjawab salam. Walaupun kita mungkin gaduh dengan dia. Lambat lain, bab politik contohnya. Gaduh bab politik, tiba-tiba hari ni dia hantar kad kahwin, dia kahwin. Dia kahwin seorang lagi contohnya. Kita kena support dia. Kenuri kahwin, kita datang. Tapi kalau kata bab politik ni, kita tak setuju. Ini salah. Jadi kita tak boleh setuju yang ni. Tapi kalau kahwin, kita datang makan saja. Benda lain kita tak support dia. Dan pelbagai contoh-contoh yang lain lah. Persesuaian yang kita kena kembali setiap kes tersebut pada perintah Allah dan Rasul. Dan mudah-mudahan inilah taqwa yang sebenarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan Pak Tuan. Jazakallah khair, jazakallah khair. Masya-Allah, tuan-puan rahmati Allah. Satu penjelasan yang sangat menarik. Panduan kepada kita semua macam mana untuk kita mempraktikkan takwa kepada Allah Ta'ala dalam perhubungan kita sesama kaum muslimin. Baik, tuan-puan rahmati Allah, alhamdulillah kita telah selesai 2 round. Kemudian sebelum kita pergi kepada persoalan-persoalan yang tuan-puan ada tanyakan dekat sini, beberapa persoalan, saya ingin memberikan peluang kepada setiap ahli panel untuk membuat satu bentuk kesimpulan dan nasihat yang terakhirlah kepada kita semua sebagai satu bentuk penutup untuk forum kita sebelum kita pergi kepada persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh penonton kita semua. Tafadhal Ustaz Fadil untuk satu bentuk kesimpulan dan nasihat kepada kita semua, insya-Allah Ustaz. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Alhamdulillah, setelah kita mendengar daripada Ustaz Usama, masya-Allah, mabruk, dan juga ulasan daripada Ustaz Sulaiman Nubah, dan kita mendengar juga beberapa perkara yang perlu kita hayati elok-elok kerana tuan-tuan dan perempuan, ketakwaan ini membawa kita ke syurga dan itulah jalan yang kita inginkan.
pertemuan kita, siapa yang paling baik di kalangan kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Rasulullah mengisytiharkan begitu, Allah mengisytiharkan begitu, maka menjadi satu kewajipan kita menjadikan diri kita orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan, tidakkah kita mau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti, di syurga yang pertama, syurga Firdaus yang dijanjikan? Maka jangan takut. Bila Allah dah memberikan jaminan begitu, Rasulullah dah memberi jaminan begitu, maka carilah jalan, ikutlah jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah, menjadi orang yang paling bertakwa. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, hanya dengan Quran dan Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik sahaja yang mampu mengikut jalan tersebut. Selain daripada itu tidak ada. Jadi insya-Allah, ya, alhamdulillah Akademi Sunnah, ya, dan kita jemaah-jemaah channel-channel yang bentuk sunnah membawa kita kepada kefahaman itu, maka iltizamkanlah dan teruskan menuntut ilmu dan masing-masing berusaha menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Dan insya-Allah, ya, Allah akan jadikan kita orang yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Amin, amin, amin. Jazakumullah khair Ustaz atas satu bentuk kesimpulan dan juga nasihat yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Fadhal Ustaz Usama. Silakan. Baik, bismillah. Allah Ta'ala alam, apa yang kita bahas pada hari ini adalah beberapa poin yang penting. Namun ada banyak poin-poin lain juga yang tak kurang penting, boleh masuk dalam bab takwa dan pergaulan ini. Cuma barangkali inilah persoalan yang paling penting. So kita utamakan yang ini dulu, yang 4 yang disenaraikan oleh Ustaz Sulaiman kita, moderator kita pada malam ni. Dan selepas pada itu, maka apa saja pergaulan kita, sama ada sesama Muslim, sesama bukan Islam, sesama NGO, sesama parti politik dan sesama pelbagai lagi, semuanya kita kena kembali kepada metodologi yang telah yang diperingatkan oleh Al-Fadhil, Ustaz Fadhil kita tadi, kembali pada metodologi Al-Quran dan juga Sunnah dengan kefahaman para salafus salih, yang mereka ini lebih baik daripada kita dari sudut tingkatan, dari sudut amalan, dari sudut iman, juga dari sudut kefaqihan. Mereka lebih memahami bagaimana berinteraksi dengan nas-nas berkaitan dengan pergaulan ini. Cumanya sebelum kita rangkumkan soalan kita malam ni, suka untuk saya cadangkan bagi kita semualah, bagaimana untuk mencapai tahap pergaulan yang dituntut sehingga ke tahap takwa, iaitu antaranya dengan ithar. Ithar iaitu melebihkan orang yang lain lebih pada diri kita. Jadi jika seorang itu boleh capai pada tahap ini, maka dia boleh mencapai tahap takwa. Siap pada kita ini memang lemah. Saya sendiri, jangan tengok orang yang lain lah, saya sendiri tak dapat nak capai sehingga ke tahap takwa ni. Bagaimana nak mengasuh diri kita? Maka dengan memperbanyakkan ithar, mulakan ithar melebihkan orang yang lain, orang yang terdekat dengan kita dulu. Mulakan hak terdekat lebih mudah. Kita nak ithar pada kaum muslimin yang ramai, mungkin sukar. Kita melebihkan orang terdekat, isteri kita, anak-anak kita, walaupun bukan kewajipan kita. Contohnya isteri bekerja. Isteri apabila dia bekerja, bukan kewajipan dia mengeluarkan nafkah. Tapi atas dasar ithar, atas dasar takwa, dia keluarkan nafkah untuk membantu suaminya, maka dia boleh capai takwa. Dalam pergaulan keluarga, lepas tu pergaulan jiran, sehinggalah sampai pada pergaulan sesama kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khair Ustaz atas kesimpulan yang sangat bermanfaat. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, kita teruskan kepada beberapa persoalan yang ditanyakan dekat sini. Taib, mungkin saya akan tanyakan teruslah kepada panel-panel. Ada beberapa persoalan dekat sini yang kita boleh tanyakan berkaitan dengan tajuk kita. Kita fokuskan kita punya tajuk malam ni tuan-puan ya. So kita lebih utamakan tajuk soalan yang berkaitan dengan tajuk. Baik.
Ada persoalan kat sini mungkin saya boleh tanyakan kepada Ustaz Fadil. Ustaz Fadil, sebenarnya persoalan saya lah sebenarnya, saya sebenarnya tanya. Baik Ustaz, dalam kadang apabila suara tak dengar sangat, tak clear. jelas Ustaz? Bismillah. Boleh? Jelas? Tak clear, suara tak clear. Suara tak clear ya? Terputus. Bismillah. Okey. Baik. Apa dia soalannya? Persoalan saya Ustaz, ni berkaitan dengan sesama kita lah penuntut ilmu. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz sebutkan tadi, bila mana kita nak mengkritik ataupun kita nak menegur kesilapan, mungkin kesilapan yang tak disedari pun, ataupun mungkin kesilapan yang kita katakan sangat minimum, sangat kecil, yang mungkin tak disedari oleh mungkin kita punya guru dahulu ataupun kita punya senior dalam menuntut ilmu. Tapi kadang kita melihat hari ini tu Ustaz, apabila ada di kalangan penuntut ilmu yang mungkin syabab lah, masih muda, yang kita nampak terkehadapan juga dalam menyampaikan ilmu, tetapi kadang dalam metod menyampaikan ataupun menegur kesilapan dan kesalahan asatidz ataupun penuntut ilmu yang lebih senior tu kadang tak berapa sesuai lah Ustaz. Ustaz, jelas tak persoalan saya? Tak jelas Dia terputus-putus. Terputus-putus saya type kat sini boleh tak? Tapi Boleh. type lambat lagi lah. Bagi Ustaz Usamah menjawab. Mungkin Ustaz Ustaz Usamah jelas tak soalan Usamah saya? dengar. So sama jelas tak? Boleh ulang sekali lagi Ustaz Sulaiman? Baik, macam ni Ustaz. Ringkas. Sekarang ni kadang ada di antara penuntut ilmu yang terdiri daripada kalangan syabab, pemuda-pemuda kan. Dalam menegur kesalahan ataupun kesilapan yang sangat minima, ataupun macam yang Ustaz sebutkan tadi, kadang kesilapan tu satu kesalahan je, kesilapan tu satu dua kesalahan. Tetapi bila mana tegur tu seolah-olah kita punya teguran tu tak sesuai lah cara dia dengan asatizah kita yang lebih senior ataupun rakan penuntut ilmu kita yang lebih senior, yang lebih tua khasnya. Sehingga mana yang di kalangan penuntut ilmu yang lain ni melihat dari sudut adab lah Ustaz, adab. Macam mana nasihat kita kepada rakan-rakan kita daripada kalangan penuntut ilmu yang nampak sikap tu macam tu lah. Kadang teguran tu tak berapa sesuai dengan asatidz yang lebih senior, kita katakan masyayikh yang lebih berusia, lebih dahulu dalam medan dakwah ni sebagai contoh. Jelas tak apa maksud soalan saya? Baik, insyaAllah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz Sulaiman. Terima kasih banyak pada persoalan yang diutarakan. Saya ingatlah persoalan ini kita kena kembali kepada taqwa lah. Sesuaian seperti mana tajuk kita malam ini. Kembali kepada taqwa. Jika seseorang itu benar-benar seorang yang bertakwa, maka orang yang bertakwa hatinya juga bersih. Hatinya bersih. Dia bertakwa pada ucapan dia, bertakwa pada sangkaan dia, bertakwa pada perbuatan dia. Sama ada perbuatan itu menulis, menaip, perbuatan itu dengan gaya bahasa, gaya badan dia, perbuatan itu dengan dia bertindak ke atas seseorang menggunakan kuasa dia, dan pelbagai lagi. Kesemua ini dia kena kembali bertakwa. Jadi dia lebih mengetahui apakah tujuan dia. Tujuan seseorang itu apabila dia menegur suatu kesalahan yang memang barangkali betul kesalahan tersebut adalah satu yang salah. Tetapi apakah tujuan dia, matlamat seseorang? Jika tujuan dia benar, maka cara kaedah dia juga kena benar. Ya, dia tak boleh tujuan dia betul tetapi kaedah dia tidak. Kaedah dia salah. Dia mesti selari. Jadi pertama sekali kepada para penuntut ilmu, termasuk saya sendiri, seorang talibul ilm, mudah-mudahan kita semua penuntut ilmu, apabila kita menuntut ilmu dan kita dapati satu kesilapan pada seseorang guru, dan kesilapan tersebut ya barangkali hanya sekali, satu dua, ataupun kesilapan itu mungkin kecil, kesilapan itu mungkin juga besar,
tetapi dengan sangkaan yang baik kita bahawa dia tidaklah sengaja melakukan satu kesilapan. Maka kita kena mencontohi bagaimana para salafus salih menegur sesuatu kesilapan. Contohnya satu kisah yang masyhur berkaitan dengan Imam Malik rahmatullah alaih. Imam Malik diceritakan salah seorang anak muridnya apabila mendengar jawapan Imam Malik dalam satu majlis, dia ditanya soalan tentang kita adalku ataupun menggosok di celah-celah jari. Adakah ia sebahagian daripada sunnah? Kata Imam Malik, dia tak dapati ia sebahagian pada sunnah. Imam Malik jawab. Dan anak murid Imam Malik ni, dia jumpa hadis tu. Dan hadis ni hadis sahih yang kita semua dah sedia maklum. Di celah-celah jari ini, antara sunnah kita gosok. Tetapi pada ketika itu, dia tahan dulu soalan dia. Dia nak bantah tetapi dia tahan dulu. Semua anak murid dah bersurai, dah selesai. Dia pergi jumpa secara direct lah. Dia berdepan dengan Imam Malik, dia pun bacakan hadis yang sahih. Siap dengan sanad dia sekali, daripada fulan sampai daripada Nabi SAW tentang sunnah menggosok di celah-celah jari. Imam Malik pun apabila mendengar hadis tu, Imam Malik terima hadis yang sahih. Dan kemudian Imam Malik ditanya soalan yang sama dan dia menjawab, ya sebahagian daripada sunnah. Sebahagian daripada sunnah. Dan itulah adab. Walaupun benda tu memang clear cut salah, tapi ada ihtimal, ada keberangkalian, ada sangkaan-sangkaan yang mungkin Imam Malik terlupa ke, mungkin tak sampai kat dia ke, mungkin dan seterusnya, kemungkinan yang banyak. Jadi sebabkan ikhlasnya anak murid ni dalam menegur gurunya, maka Allah Azza wa Jalla mengangkat kedudukan kedua-duanya sekali dan menetapkan mereka atas kebenaran. Kadang-kadang orang lari pada kita, lari bukan sebab apa yang kita bawa, kadang-kadang disebabkan bagaimana kita bawa, bagaimana pembawaan kita. Orang lari kepada kita, orang lari daripada manhaj ni, orang lari daripada dakwah ni. Sebab apa? Sebab pendekatan dakwah tersebut. Walaupun dia setuju apa yang kita cakap tu betul, tapi dia lari daripada kita sebab pendekatan kita. So ini semua taujihat untuk kita semua lah. Taujihat bagi kita semua untuk bersangka baik kepada guru-guru, pada imam, pada para ulama, pada asatidah kita yang mungkin dia ada keuzuran dia. Dan yang keduanya adalah taujihat untuk para asatidah itu sendiri. Para asatidah bila kita kata mestilah dengan adab, dengan akhlaknya dalam kita menegur sesuatu kesilapan, asatidah juga mestilah dia itu tidak angkuh, tidak sombong untuk menerima satu teguran. Walaupun orang tegur depan-depan dengan akhlak yang buruk, kalau ia benar kena terima. Kita kena terima sesuatu kebenaran walaupun dengan cara yang buruk. Walaupun kebenaran itu datang pada musuh, datang pada Yahudi, kebenaran diterima walaupun datang daripada seorang Yahudi. Kebenaran diterima walaupun datang pada syaitan. Seperti mana hadis dalam Sahih Bukhari, hadis yang masyhur, yang mana syaitan menyampaikan ayat kursi pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau nak selamat pada syaitan, baca ayat kursi. Padahal dia sendiri syaitan. Walaupun syaitan yang tegur, maka diterima kebenaran daripada siapa pun. Ini adalah jiwa yang besar. So dua-dua sekali kena jalan seiring. Kalau kita kata tak adil lah, kita kata pada murid saja, guru tak tegur, dua-dua sekali lah. Murid, guru mestilah berlapang dada menerima satu kebenaran, tetapi pada masa yang sama dengan pendekatan dengan akhlak yang baik. Wallahu ta'ala alam. Dah menjawab soalan. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair Ustaz. Wadih, barakallahu fiik. Baik, Ustaz Fadil, persoalan. Jelas soalan? Suara saya jelas, Ustaz? Okey, jelas. Okey, Ustaz. Baik, persoalannya Ustaz. Kadang kita tegur sahabat kita. Tapi ada jenis sahabat ni, kita tegur dia seolah kita dah tegur dah. Dan niat kita tegur pun baik. Kan? Tapi bila kita tegur dia seolah-olah melihat kita nak mengajar dia. Dan akhirnya disebabkan teguran tu dia menjauhkan diri dia daripada kita. Macam mana Ustaz? Sabar je lah. Barakallahu. Okay.
Memang setengah orang, ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man wala. Dalam masalah itu kita memang tidak nafikan penerimaan seseorang itu tidak sama, kan? Ya, penerimaan seorang itu tidak sama, dan cara kita menyampaikan pun kena tengok juga. Ya, disebabkan kerana tidak sama seorang tu, maka wallahu alam, ikhwah, dalam bab itu termasuk dalam bab dakwah jugalah. Yang mana memerlukan masa dan memerlukan cara-cara yang tertentu yang terpaksa mengorbankan beberapa perkara, yang mana kadang-kadang selagi kita boleh mengorbankan sedikit pengorbanan yang menyebabkan hati, kalau kita betul-betul nak membimbing dia lah. Konsep kita ni kepada konsep membimbing. Ingat ya, jangan jadikan kita konsep sebagai pengarah. Dalam siri dakwah, kita tidak pengarah, kita hanya membimbing. Itu pasal Allah katakan kepada Rasulullah, apa? Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Kepada kamu hanyalah menyampaikan saja. Jadi dalam kalau kita betul-betul ingin menyampaikan secara mengharapkan seorang tu berubah, kita sampai cara yang paling baiklah. Itu yang paling penting. Okey, akhlak yang baik macam kata Syekh Usamah tadi, pendekatan mengikut cara yang betul, ya, dengan gaya yang betul, selagi tidak melanggar syarak. Cuma kita kena faham, para pendakwah kena faham juga, ya, ada benda yang boleh disampaikan secara direct dan mungkin ada benda disampaikan secara step. Yalah, macam kalau seorang tu kedekut, mungkin kita terpaksa belanja dia sampai satu hari dia dah mula malu, dia pula mula belajar belanja pada orang, kan. Jadi step itu amat penting. Wallahu alam, kita pun tak tahu secara tepat, cuma itu termasuk dalam bab dakwah. Kita katakan itu termasuk dalam bab dakwah yang memerlukan kemahiran, ialah ketakwaan, takut pada Allah, dan tujuan kita berdakwah, dan pastikan dakwah kita berakhlak, ya, yang betul, ya. Jazakallah khair. Jangan tegur gapah dalam siri dakwah. Allah a'lam bissawab. Jazakallah khair. Maknanya Ustaz, kita kena sabarlah. Kena sabar, doakan, kan, semoga Allah Tuan-tuan Ta'ala. dan puan, terutamanya macam mak dan ayah kita, kan, mereka bayangkan, yalah, tak faham kadang-kadang. Waktu saya mula balik daripada Pakistan dulu pun, mak ayah tak faham, kan. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah dengan izin Allah, kesan akhlak lah. Saya mengatakan dengan akhlak dia menyampaikan, walaupun makan masa 3-4 tahun. Saya tak pernah buka bab agama melainkan sikit, tetapi bila mak ayah suruh, saya buat. Mak ayah suruh, saya buat. Begitu cepat. Okey, yang tu alhamdulillah. Dan kesan tu Allah bukakan untuk menerima Quran dan Sunnah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Maknanya kita kena sabar, kita kena, dia tak perlu, kadang-kadang tak perlu pun time tu, Ustaz, kan. Sabar. Waktu yang sesuai, kan. Baik, jazakallah khair. Baik, Ustaz Usamah, ada persoalan dekat daripada penonton kita. Berkaitan dengan dia duk type kat situ tu, adab membahan kawan-kawan. Tak tahulah macam mana persoalan. Adab membahan kawan-kawan dengan lawak jenaka yang sedikit kasar. Kadang ialah bila mana, kadang bergurau senda, Ustaz, kan. Cuma kadang-kadang tu bila mana bergurau tu sehingga mengeluarkan perkataan yang agak kasar dan tak sesuai. Dimohon nasihatlah macam mana, Ustaz, kalau macam tu. Lebih kurang persoalan. Fadal. Baik. Hayakumullah, ahsanallahu ilaikum. Ustaz Fadil dan juga Ustaz Sulaiman kita. Allah Ta'ala alam, bagaimana takwa pergaulan kita dalam membahan kawan-kawan. Baik, membahan kawan-kawan dah jadi satu trend lah, satu kebiasaan. Namun kita kena perincikan yang bahan ni macam mana. Membahankan sekadar mana. Kalau kata membahan kawan-kawan pada perkara-perkara yang harus, maka ini pun sebahagian daripada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda bergurau senda pada perkara-perkara yang harus, perkara-perkara yang dibolehkan. Kadang-kadang dipanggil bahan juga. So bahan yang macam ni tak ada masalah lah. Ataupun jika bahan tersebut kita membahan kawan-kawan pada perkara
yang mana ia sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khususnya. Secara khusus contohnya Nabi SAW juga dalam hadis yang sahih bergurau tentang orang yang tua tidak masuk ke dalam syurga. Kenapa? Kerana bila seorang masuk dalam syurga dia menjadi muda. Jadi ini mungkin bahasa moden kita hari ni mungkin dia panggil bahan juga, tapi bahan yang menepati sunnah secara khusus. Mana ia sesuatu yang mendekatkan kita pada agama. Jadi boleh jadi sesuatu yang harus, satu yang mungkin boleh jadi satu yang sunnah secara khususnya, ataupun satu yang sunat, nadbun ataupun sunat kita panggil, dan boleh jadi ia sesuatu yang haram, sesuatu yang haram. Ini kita minta dijauhkan. Bila kita membahan seseorang dengan perkara-perkara yang mana ia adalah satu pendustaan. Satu pendustaan. Seperti mana satu yang membimbangkan kita, orang duk prank. Prank orang mungkin dia prank sampai kawan tu jatuh, luka. Mungkin lebih dahsyat prank sampai kawan tu mati ke. A'udzubillah, mungkin dia aksiden dan sebagainya. Ini termasuk dalam pendustaan. Kependustaan ini satu yang diharamkan bagi kita. Jadi dalam kita membahan kawan-kawan kita, pastikan bahan kita ni kita sejauh mana perginya. Adakah yang bawa pada satu yang baik, boleh jadi ia adalah satu motivasi. Ya, boleh jadi satu motivasi dan boleh jadi juga ia memudaratkan kita. Wallahu taala alam. Baik. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik atas komentar. Mungkin ini persoalan yang terakhir Ustaz Fadil, yang terakhir sekali. Cuma ni persoalannya. Tayyib. Assalamualaikum para asatidzah sekalian, ahsanallahu ilaikum. Apakah qadar wajib al-qadar al-mujzi dalam memenuhi permintaan saudara kita? Ustaz Fadil dengar apakah qadar apa ni? Sebab dia hantar kat WhatsApp dia. Apakah qadar wajib ni? Apakah qadar wajib dalam memenuhi permintaan saudara kita? Berdasarkan hadis Nabi SAW yang saya bacakan tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fiikum. Baik. Okey. Berkaitan dengan qadar mencintai, membantu sahabat-sahabat kita, hak mana kadarnya? Hak mana mampu je lah. Okey, yang paling penting dalam bab ni berdalilkan ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak mentaklifkan kita suatu benda yang kita tidak mampu. Jadi dalam kerja amal soleh kita buat yang mana kita betul-betul mampu. Okey. Kita betul-betul mampu. Kalau mampu dari sudut, ialah mungkin kita menyaksikan sejarah ta'akhir persaudaraan yang Rasulullah lakukan kepada sahabat-sahabat, ya, memang sifat yang mereka lakukan tidak ada tolok banding, yang diriwayatkan atas daripada Ibnu Umar yang menceritakan misalan kalau RM1 tu, okey, dengar ke internet connection ni tak berapa nak stabil. Dengar. Wadah. Jadi kalau misalan dikatakan RM1 tu RM1.50 untuk kamu, saudara dia, 50 sen untuk dirinya sendiri. Itu waktu ta'akhir. Yang sehingga kan Abdul Rahman Ibn Auf yang dita'akhirkan dengan seorang ahli perniagaan tu yang sanggup menyerahkan sebahagian hartanya dan sebahagian isterinya. Okey. Itu kalau mereka yang di peringkat Rasulullah ta'akhirkan. Tetapi kita tidak ditaklifkan begitu berat, ya, tidak ditaklifkan begitu berat. Yang mana kita mampu beri, kita berikan. Ya, tidak ada paksaan, tetapi kalau kita mampu untuk memberi, membahagiakan orang yang kita sayang, tetapi dengan syarat jangan sampai kita tergadai lah. Ya, jangan sampai kita tergadai. Itu yang paling penting, kerana bila kita tergadai ataupun kita mengutamakan orang sampai kita punya prinsip pun tergadai, maka tak jadi dalam bab tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak mentaklifkan kita melainkan apa yang kita mampu je. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khair ala tawjihat. Tayyib.
Terima kasih tuan-puan, Ustaz, para asatidzah kita, tuan-puan rahmati Allah. Saya mewakili pihak penganjur mengucapkan barakallahu fikum kepada kedua ahli panel kita yang sangat istimewa pada malam ni. Semua Allah memberkati asatidzah kita. Barakallahu fikum Ustaz, keluarga Ustaz insya-Allah, dan semoga terus diberikan kesihatan oleh Allah Taala dalam menyampaikan dakwah dan ilmu kepada kita semua insya-Allah. Barakallahu fikum tuan-puan, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita dalam forum kita malam ni, dan teruskan stay tune insya-Allah bersama dalam setiap majlis taklim yang kita adakan, yang dianjurkan oleh admin kita, page Akademi Sunnah, dan pastinya kita doakan kesihatan, keberkatan kepada mereka, khasnya admin-admin yang di belakang tabir yang lebih ikhlas sebenarnya insya-Allah berbanding kepada kita yang di hadapan ni. Semua Allah memberkati kita semua. Jazakumullah khairan tuan-puan, barakallahu fikum Ustaz. Insya-Allah lepas ni kita akan bertemu lagi dalam sesi-sesi yang lain. Semua Allah Taala berkati kita semua. Narakum alal khair. Insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu